Bismillahirrahmanirrahim. Hadrat bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia, sidang jamaah Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dan nikmatnya. Allah izinkan kita untuk bertemu lagi pada malam ini menyambung pengajian kita dari kitab Bustanul Arifin karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mufassir Sidi Abil Hais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi, yang beliau itu wafatnya pada tahun 373 Hijriah. Kepada saudara-saudari kita yang sedang dalam perjalanan singgah solat di rumah Allah yang mulia ini, kita doakan sama-sama mudah-mudahan perjalanan anda dalam kesejahteraan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selamat sampai ke tujuannya nanti. Allahumma amin. Kita menyambung pengajian kita, boleh kalau nak menyemak dari kitabnya pada halaman yang ke sekarang 164. Halaman 164. Kita sambung terus. Dah masuk kepada bab yang ke-55 mengenai tata krama bertamu, adab-adab bertamu. Sekarang kita dah sampai yang terakhir. Pada bulan lalu kita ambil daripada dua perenggan dari bawah adalah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau telah keluar dari bertamu, beliau mengucapkan dua perenggan dari bawah. Qala Syekh rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amma ba'du. Wa kana sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaqulu aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa nazalat alaikumur rahmah. Adalah baginda junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai makan di hidangan pertamuannya, baginda diundang bertamu, dihidangkan makanan, dah selesai makan, baginda akan membacakan doa ini kepada tuan rumah. Jadi maka itu disunahkan bahawa kita kalau kita pergi kenduri doa selamat, kenduri khatan, cukur jambul, apa-apa kendurilah, atau menerima undangan teman-teman, tak mesti kenduri. Kawan tu belanja makan kat restoran sepulan kan, pergi habis makan tu disunatkan mendoakan tuan punya jamuan. Jadi kalau ini nampaknya adalah junjungan Sayyidina Nabi SAW menerima undangan berbuka puasa di rumah sahabat. Maka dah selesai berbuka, dah selesai jamuan, Sayyidina Nabi SAW akan mendoakan sahabat itu, kata baginda, aftara indakumus shaimun, orang-orang berpuasa telah berbuka di sisimu. Maksudnya memberi jamuan buka puasa tu satu pahala yang besar. Wa akala ta'amakumul abrar, orang-orang yang soleh telah makan makananmu. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat mendoakanmu. Wa nazalat alaikumur rahmah, dan rahmat turun ke atasmu. Dan tidak selayaknya bagi seorang tamu menginginkan sesuatu kepada tuan rumah kecuali sebatas garam dan air. Kalau kita bertamu ke rumah orang, tak patutnya, tidak sayogia kita selaku tetamu meminta-minta kepada tuan rumah, tak ada pizza ke hari ni? Kan? Kawan tu dah hidang pizza. Bukan Kentucky Fried Chicken ke? Jangan merapik-rapik. Jadi seorang tetamu itu tidak sayogia, tidak selayaknya menginginkan sesuatu daripada tuan rumah, kecuali kalau yang dia boleh minta tu dua benda ni aja. Satu garam, yang kedua air kosong. Itu aja dia boleh minta. Dan jangan dia mencela makanan tuan rumah. Akan tetapi apa yang telah ada, maka makanlah dan pujilah. Bagi penghargaan pada tuan rumah. Alhamdulillah, sedaplah nasi sejuk you. Walau hatta nasi sejuk. Kan? Memberi penghargaan pada tuan rumah, paling tidak kita puji makanan dia. Alhamdulillah, oh sedap you masak hari ini. Dan hal itu merupakan suatu kesopanan. Sopan, memuji tuan rumah, puji itu biarlah setulusnya daripada hati, memuji makanan dia. Alhamdulillah sedap, alhamdulillah terima kasih banyak, susah, kan. Itu merupakan suatu kesopanan. Ini adab. Di dalam peribahasa disebutkan, laisa lidhaifi mashtaha wa tamanna inna lidhaifi ma ilaihi tuqarrabu. Kalau jadi tetamu itu tak boleh minta-minta, tak boleh mengharap-harap. Tetamu itu makan apa yang dihidang kepadanya. Kalau awak dapat air sejuk lah. Kalau awak dapat tamas putih lah.
barang diingat-ingat, pernah terjadi. Cerita ni saya rasa saya pernah ceritakan di masjid ni. Tapi tak apalah, kita ulang balik ceritanya. Pernah terjadi satu peristiwa di tengah hari panas yang terik musim panas, di saat ketika orang tidak keluar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hari itu dia keluar daripada rumahnya, panas-panas buta tu dia keluar. Sebab apa? Kerana di rumahnya tak ada benda nak makan. Tak ada makanan tengah hari. Jadi dia duduk saja kat rumah, pergilah keluar rumah. Tapi saat tu orang tak keluar. Tengah dia keluar tu terserempak dengan satu lagi orang berjalan kat depan mata dia. Saya lupa sekarang apakah itu Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali. Saya lupa sekarang. Tapi hadis tu termasuk dalam hadis yang sahih. Kalau tak salah Sayyidina Ali. Daripada jauh nampak Sayyidina Ali pun jalan tengah-tengah buta kan. Ditegur siapalah, apa khabar, dah salam semua tanya. Sayyidina Umar tanya, yang awak ni tengah-tengah buta panas terik ni kenapa keluar? Orang tak keluar waktu ni. Kata Sayyidina Ali, awak tanya saya yang awak tu. Kata Sayyidina Umar, itulah. Ma akhrajani min baiti illa al-ju'. Tidaklah mengeluarkan aku dari rumah aku melainkan lapar. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, wallahi ma akhrajani min baiti illa ma akhrajaka min baitik. Sumpah demi Allah, tidaklah mengeluarkan aku dari rumah aku, ya Sayyidina Umar, melainkan apa yang telah mengeluarkan kau dari rumah engkau. Nah, berjalanlah dua sahabat ni tengah-tengah panas buta tu. Daripada jauh nampak, walah, yang ni semua orang kenal. Budak-budak pun kenal, binatang-binatang pun kenal, burung-burung pun kenal, usa pun kenal, unta pun kenal. Sayyidina Nabi SAW di tengah hari buta panas terik tu berjalan juga, keluar rumah juga. Maka bertegur sapalah sahabat dengan Sayyidina Nabi SAW. Dah apa segala, Sayyidina Umar bertanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, ni panas-panas terik ni orang tak keluar rumah ya Tuan. Kenapa Tuan keluar ni? Sayyidina Nabi tanya, yang kamu tanya aku ni, kamu kenapa keluar? Sayyidina Umar senyum cakap, lapar. Kan? Kamu, Sayyidina Ali? Sayyidina Ali pun senyum juga, lapar juga. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma akhrajani min baiti illa ma akhrajakuma min baitikuma. Aku bersumpah demi Allah, tidaklah mengeluarkan aku di saat tengah di buta panas terik ini daripada rumah aku melainkan apa yang telah mengeluarkan tuan-tuan berdua daripada rumah tuan-tuan. Sudah. Jadi dua sahabat dengan Sayyidina Nabi SAW ni berjalan lagi panas terik tu. Kata Sayyidina Nabi, jomlah kita singgah rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Singgah rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sukalah orang tua tu. Sayyidina Abu Ayyub ni sahabat senior kalangan Ansar ni, dia antara orang tua-tua lah, penghulu-penghulunya lah. Gembira sangatlah dia, suka hati sangatlah. Betapa dia tak suka hati sangat, penghulu alam buana dan dua sahabat mulia datang berziarah ke rumah dia tengah-tengah hari buta tu. Dia panggil isinya, Ummu Ayyub, hidangkan apa yang ada kat dapur kita, hidangkan. Makhluk paling mulia di atas muka bumi ni berziarah ke rumah kita sekarang. Suka sangatlah orang tua tu. Maka duduklah tamu-tamu mulia dan dihidangkanlah tu rumah dengan hidangan paling istimewanya pada tengah hari terik panas buta itu, iaitu setiap seorang tamunya mendapat segelas air sejuk dan sebutir tamar. Itu je lah. Makanlah. Bertiga sahabat ni dengan Sayyidina Nabi SAW makan. Lepas tu Sayyidina Nabi pesan kepada sahabat, ni yang kita makan ni, air segelas dengan tamar sebutir ni, Allah tanya besok di akhirat. Allah tanya ni nikmat ni, Allah tanya besok. Sayyidina Ali pergi tanya balik Sayyidina Nabi. Lah, Sayyidina Nabi, kurang lebihnya kalau dalam bahasa sekarang, bahasa kita kalau bahasa kita zaman sekarang, bahasa budak-budak, secepot ni pun Allah nak tanya juga ke? Sayyidina Nabi kita Allah tanya. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim, kata Sayyidina Nabi SAW. Itu surah At-Takasur belakang saya lihat dia kan. Summa, kemudian latus'alunna, pastilah kamu akan ditanya yauma idzin, di hari kiamat itu, anin naim, akan segala nikmatnya. Dan ini termasuk nikmatnya. Air segelas tamar sebutir itu nikmat. Ceritanya. Jadi itulah dia. Kalau kita bertamu ke rumah orang, tak sayugi kita minta apa-apa. Apa yang dihidang, alhamdulillah, makanlah. Nanti di belakang tu nanti dia ada ceritanya nanti ya. Wa idza kana fil ma'idati man huwa akbaru minhu sinnan fala yabda'u qablahu. Dan jika pada hidangan itu, umpama mamaikan kenduri, ada orang yang terlebih tua umur, baru tua umur terlebih tua umur, janganlah siapa-siapa makan lebih dahulu daripadanya. Tunggu orang tua dulu makan. Ini kita kena ajarkan pada anak-anak kita. Kata pepatah orang tua-tua kami, as-sadru sultani wal bida'atu lizis sinni. Muka majlis, maksudnya di permukaan majlis itu, maksudnya di tempat utama di majlis itu untuk sultan, itu untuk pemerintah.
Wal bida'atu, dan permulaan mula makan itu untuk orang yang lebih tua. Baik. Diceritakan zaman dahulu, kononnya ada seorang ahli hikmah dijemput ke jamuan makan. Maka si hakim ini, orang cerdik ini pun cakap pada tuan rumah, saya menerima undangan tuan tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, janganlah tuan membebankan diri. Yang kedua, jangan berkhianat. Yang ketiga, jangan menzalimi. Jadi tuan rumah tanya, baiklah saya terima 3 syarat tu, tapi boleh tak tuan jelaskan pada saya apa artinya jangan membebankan diri, apa artinya jangan berkhianat, apa artinya jangan menzalimi. Kata si hakim, jangan menzalimi artinya engkau jangan membebankan dirimu terhadap sesuatu yang tidak ada. Artinya kamu tuan rumah janganlah membebankan diri untuk menghidangkan sesuatu yang tak kuasa untuk dihidangkan kepada tetamu. Dah memang kemampuan tuan rumah tu ialah menghidangkan kepada kita nasi lemak. Jangan kita pergi minta kat dia suruh hidang nasi kapsah ke, nasi mandi ke, nasi Arab ke. Tak usahlah macam tu. Ya? Yang kedua, jangan berkhianat. Khianat tu apa? Artinya jangan engkau kikir dengan sesuatu yang ada di sisimu, tapi engkau tidak menghidangkan kepada tetamu. Dah benda tu ada kat rumah kan. Ada nasi lemak, tapi hidang nasi sejuk je, nasi semalam. Itu namanya khianat. Itu mengkhianati tetamu. Yang ketiga, jangan zalim. Zalim tu apa? Kepada tetamu kita hidangkan habis-habisan, tapi kepada anak isteri di rumah tak bagi makan. Ini tak boleh, ini zalim namanya. Baik. Zaman dahulu, perkara-perkara ini dipandang orang, amat dipandang orang. Kenapa? Kerana junjungan sinan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia itu in bracket fi'il amar, fal yukrim. Fa huruf ataf, lam tu lam taukid, yukrim tu fi'il mudhari', tapi itu dalam makna fi'il amar, dalam makna perintah. Fal yukrim, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Memuliakan tetamu itu adalah tanda iman kepada Allah, tanda iman kepada hari akhirat. Orang yang memuliakan tetamu, tanda dalam hatinya ada iman pada Allah dan hari akhirat. Orang yang tak memuliakan tetamu, petanda dalam hatinya tiada iman kepada Allah, maaf cakap, auzubillahi minasyaitanirrajim, tiada iman pada hari akhirat. Tapi itu keras sangat bunyinya. Dijabarkan kenyataan ini, statement ini dijabarkan dengan menyebut tak sempurna imannya kepada Allah, tak sempurna imannya kepada hari akhirat. Tapi terang-terang tu sinar Nabi sebut, memuliakan tetamu itu, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, fal yukrim, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Jadi orang dulu-dulu, orang soleh zaman-zaman dulu, bila sinar Nabi sebut macam tu, memang sungguh-sungguh dia muliakan tetamu. Apa yang ada kat rumah dia, dihidangnya, tak disimpan. Baik. Perenggan yang terakhir daripada halaman 165, Imam Abu Laits berkata, "Wa idza da'awta qauman ila ta'amin fa in kana al-qaumu qalilan fa in jalasta ma'ahum fala ba'sa litukhdimahum 'alal ma'idah li'anna khidmataka iyyahum 'alal ma'idati minal muru'ati." Ini orang tua kita zaman dulu buat ya. Kalau engkau tuan rumah mengundang suatu kaum, satu kumpulan, mengundang ramai-ramai orang ke rumahmu untuk jamuan. Kalau bilangan mereka sedikit, engkau duduk bersama mereka untuk mengkhidmati mereka, la ba'sa bihi, itu tidak mengapa. Kerana mengkhidmati tetamu di jamuan makan adalah maruah, adalah harga diri seorang lelaki muslim. Menjamu tetamu, okey, kemudian duduk bersama tetamu, menghidang makanan untuk mereka, mengkhidmati mereka, sendukkan lauk untuk dia, sendukkan nasi untuk dia, tambahkan nasi untuk dia, tuangkan air minum untuk dia, itu maruah. Maruah diri orang Islam. Ya. Wa in kana al-qaumu katsiran fala taqud ma'ahum wa khdumhum bi nafsika fa inna ikramad dhaifi an takhdumahu bi nafsika. Tapi kalau yang kamu undang tu ramai, 30 orang, 50 orang, 100 orang kan, fala taqud ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Wa khdumhum bi nafsik, khidmati mereka dengan dirimu sendiri. Bangun khidmati tamu, seng-seng lengan. Khidmati tamu, kerana sesungguhnya memuliakan tetamu itu sayugi ialah dengan engkau mengkhidmati mereka dengan dirimu sendiri. Jadi orang tua-tua kita zaman dulu, kalau kenduri, saya masih ingat orang tua-tua saya di kampung, tak tahu sekarang kalau masih ada lagi. Maklum sajalah kita sekarang dah jadi orang Shah Alam. Tapi saya ingat kecil-kecil dulu di kampung, kalau orang tua-tua mereka kenduri, jadi tuan rumah itu dia akan duduk
bersama tamu-tamunya, bersama orang yang datang kenduri tu sampai habis. Dia akan duduk. Jadi memanglah tak larat dia nak mengkhidmati semua orang tu kan. Jadi dia akan tugaskan anak-anak dia, cucu-cucu dia, anak-anak saudara dia, mereka semua jadi penanggah. Dan dia kena duduk dengan tamu dia, dia makan sikit-sikit je. Sikit-sikit makan kan. Sebab nak bagi dia makan dengan tamu tu. Tu khidmat dia pada tamu. Orang tu kita dulu macam tu. Makan sikit-sikit. Pokoknya kalau kenduri tu daripada lepas zuhur, daripada pagi pukul 10 sampai ke asar, daripada pagi pukul 10 sampai ke asar tu, muka dia memang ada kat bangsal tu. Memang duduk bersama tamu dia. Makan sikit-sikit, minum sikit-sikit. Nak bagi dia ada. Itu khidmat dia kepada para tamunya. Sebab tamu tu datang kenapa? Kerana dijemput oleh tuan rumah. Dia nak tengok muka siapa? Tamu tu datang nak tengok muka tuan rumah. Wa dzukira fi qouli ta'ala an dhaifi Ibrahim al-mukramin. Disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat ayat 24 tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang termulia. Nabi Ibrahim satu hari itu didatangi oleh beberapa orang tamu, muda-muda. Gagah-gagah. 1 2 3. Kalau tak salah 3 orang. Tak kenal Nabi Ibrahim mereka ni siapa. Tapi tamu-tamu tu disambut oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda sendiri keluar, dicari mana lembu, jumpa lembu. Lembu tu lembu baby, lembu anak-anak lembu. Disembelihnya lembu tu dengan tangannya sendiri, disiang dengan tangan sendiri, dipanggang tangan sendiri, dihidang dengan tangan sendiri. 3 orang tu. Penjodoh bilangan orang sebenarnya tak tepat sebab yang 3 orang datang tu malaikat. Cuma dalam bahasa Melayu kita penjodoh bilangan untuk malaikat tu tak ada. Bolehlah 3 orang lah, kan. Tapi dihidang tak makan. Nabi Ibrahim pun sudah, kenapa pula dia orang tak makan ni? Maka begitu Quran menceritakan kepada kita bahawa memuliakan tetamu, ikramud dhaif yang Sayyidina Nabi SAW sebut tadi, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu. Memuliakan tetamu tu kalau ikut Nabi Ibrahim AS, dan itu diikut junjungan baginda Nabi kita SAW, dan diikut oleh para salihin umat baginda alaihim ridwanullah ajma'in, bahawa memuliakan tamu itu ialah dengan mengkhidmati mereka sendiri. Kita sendiri khidmat mereka. Cerita baginda Nabi Ibrahim dengan 3 tamunya nanti, kalau panjang umur kita cerita kemudian. Baik. Wa yustahabbu li sahibid diyafati an yaqula lidhaifi ahyanan kul min ghairi ilhahin. Dan disunatkan, yustahabbu, digalakkan bagi tuan rumah di dalam jamuan makannya itu sekali-sekali menyebut kepada tamunya sila makan. Sila makan. Kalau di Jawa sebutlah monggo, monggo. Saya lupa. Orang Sabak Penam, Wak, saya lupa namanya sekarang. Wak tu cerita dengan saya lah. Ada orang datang bertamu ke rumah dia. Jadi dia pun hidanglah makan. Dia sebut monggo, monggo. Monggo, monggo. Ini cerita orang Sabak Penam lah. Monggo, monggo. Jadi kawan tu tanya, pinga kawan tamu tu kan. Mungkin dia first time agaknya datang kat rumah orang Jawa kan. Monggo, monggo kata tuan rumah kan. Jadi kawan tu, tamu tu pinga tanya pada tuan rumah, mana mangganya Wak? Tuan rumah kata monggo. Yang orang tamu ni mungkin dia orang Melayu dulu yang dia tak tahu. Dia dengar mangga. Mana mangganya Wak? Jadi sekali-sekali undang, silakan tetamu untuk makan. Sila. Jemput makan. Sekali-sekali aja ya. Min ghairi ilhahin, tanpa memaksa. Jangan dipaksa pula. Jadi di sini dibagi 3 misal. Dua misal ya. 2 misal. Misal yang pertama kuda, misal yang kedua unta. Baik, kenapa misal ni disebut kuda dengan unta? Kena faham bahawa kitab kita yang kita mengaji ini adalah kitab orang tutu kita zaman dulu sangat, tahun 300 Hijrah. Jadi ini adalah bidalan dan permisalan macam mana orang dulu-dulu. Kuda dengan unta ni adalah 2 binatang yang disayangi dan dihargai dalam masyarakat Arab. Kuda sebab buat perang, unta sebab buat berjalan jauh, buat mikul barang. Jadi kalau zaman dulu tentera Islam kalau mereka pergi perang tu bawa unta, bawa kuda. Kuda tu buat berjalan, unta tu buat berjalan. Dia kalau perang, katalah dia perang ke Azerbaijan, dia perang ke perbatasan China, daripada Jazirah Arab tu, dia tunggang unta. Kudanya dia tonton. Bila nak tunggang kuda tu? Di medan, kat medan perang dia tunggang kuda. Jadi dibagikan misal di sini kuda dengan unta. Baik. Kerana al-faras tashrabu min ghairi safirin wa ma'a safiri aktsaru syaraban. Sebab kalau kuda tu dia tak payah disiut-siut pun dia minum. Tapi kalau disiut kuda tu, siut ni siut bahasa Indonesia, siut apa kita siul bahasa Melayu ni siul. Kalau disiul kuda tu, dia minum makin banyak, dia makin semangat untuk minum. Begitulah juga dengan unta.
Unta tu, wal ba'iru yasiru min ghairi hidain wa ma'al hidai akthar. Unta itu berjalan tanpa digiring. Digiring ni ditulis bahasa Indonesia, tapi digiring kat sini maksudnya kalau bahasa Melayu, hidak tu artinya ialah dilagukan. Unta tu kalau dalam perjalanan kafilah, dia ada seorang di depan tu namanya hadi ar-rukban, penyanyi kafilah. Penyanyi kafilah ni dia bukan orang masuk pertandingan menyanyi tau. Dia tak ada kena-mengena dengan pertandingan nyanyi yang dalam TV tu, tak ada. Hadi ar-rukban ni ialah dia menyanyikan kasidah-kasidah untuk unta-unta tu. Sebab unta-unta ni bila dia mendengar nyanyian kasidah, dia berjalan lagi semangat. Lagi semangat, lagi jauh dia jalan. Itu memang psikologi unta daripada zaman nenek moyang lagi. Sampai sekarang pun macam tu. Jadi unta ni kalau tak dinyanyikan untuk dia, dia jalan juga. Tapi kalau dinyanyikan untuk dia, dalam perjalanan tu ada tukang nyanyi dia jalan lagi jauh, lagi semangat dia jalan. Fakadzalika ad-dhaif idza qulta lahu kul kana aklu ahna. Begitu jugalah dengan tetamu tuan rumah. Kalau tuan rumah berkata pada tamu, jemput makan, sila tambah lagi makan, tambah lagi kan. Dia makan tu lagi sedap, lagi lazat. Wala taluha alai fa innal ilaha madmumun. Tapi janganlah dipaksa-paksa. Sebab memaksa-maksa itu adalah sesuatu yang tercela. Wala takthuris sukut indal adiyaf fatadkhulal wahsyata alaihim. Satu lagi, kalau tuan rumah tu sekali-sekali dia kena tertawa sikit, sekali-sekali dia kena sembang. Jangan di dalam jamuan makan itu dia diam memanjang. Oh, susah. Itu akan menjadikan hati tetamu itu was-was. Dia ni jemput aku ke apa ni kan? Kena pula kalau tuan rumah buat muka demam. Kalau betul dia demam itu, wakilkan pada anak sulung dia untuk duduk kat situ. Jangan duduk kat situ. Tak elok juga. Tetamu nak makan kan, tengok tuan rumah muka demam, dah terbantu dia nak makan. Ya. Kerana yang demikian itu akan memasukkan rasa gelisah ke dalam hati tetamu. Wala tagib anhum fa inna dzalika minal jafai. Dan jangan tuan rumah hilang daripada tetamunya. Tengah jamu makan tu dah doa selamat dah. Time jamu makan tuan rumah tak ada. Ke mana? Kat dalam tengah tengok pertandingan bola sepak. Tengok TV, tak boleh Fa inna dzalika minal jafai. Kerana yang demikian itu termasuk perilaku yang kasar. Jadi maka itu yang kita cerita tadi kan, orang tua kita zaman dulu kalau kenduri itu memang muka dimakan ada 24 jam kat bangsal tu. Wala taghdab 'alal khadimi indal adyafi li'annahu yuqal afdalu ma yubdalu lidhaifi wa afdalu ma yukramu bihi alwajhu at-talaq wal qaulul jamil. Dan janganlah engkau marah kepada pelayan di hadapan tetamu. Pelayan, membantu rumah kan, yang menolong kita, melayani tamu, menghidang pada tamu, jangan marah-marah depan tetamu. Kerana dikatakan oleh orang tua-tua, yang paling afdal dipersembahkan kepada tetamu itu adalah wajah yang polos. Al-wajhut talaq, wajah yang polos, wajah yang berseri. Wal qaulul jamil, dan kata-kata yang baik. Itulah yang paling afdal dipersembahkan pada tamu. Makan betul lah memang kita nak jamu dia makan kan, tapi yang lebih afdal daripada makanan itu adalah wajah kita yang ceria menyambut tamu, kata-kata kita yang baik terhadap tamu dan terhadap semua yang ada di majlis itu. Wala yanbaghi an yajlisa ma'al adyafi man yathqulu alaihim fa inna thaqila yanghusu at-ta'am wa idza faragha min at-ta'am wasta'dhanu fala yanbaghi an yamna'ahum fa inna dhalika mimma yudkhilu alaihim. Jadi kalau kita dalam majlis pertemuan itu, tuan rumah sayugilah tidak meletakkan sekali, mendudukkan sekali dalam majlis itu orang-orang yang sekira-kiranya kalau dia duduk di situ terbantut selera tetamu-tamu nak makan, nak menjamu selera. Dan nanti kalau dah habis makan, biasanya kalau ada apa kita majlis dulu kan baru makan kan, doa selamat dulu, baca yasin dulu baru makan. Tak ada adatnya lah, secara adatnya tak ada makan dulu baru baca yasin. Kalau makan dulu lepas tu baru baca yasin, kacau. Jawabnya baca yasin tu berkerat je lah, sebab orang nak makan lah. Baik nanti kalau dah orang dah habis makan, tidaklah sayugia tuan rumah menahan tamu-tamunya daripada minta izin untuk beredar, untuk pulang. Kerana yang demikian itu telah memberatkan ke atas diri mereka. Kata diriwayatkan daripada Al-Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin ni adalah tabi'in yang ahli tafsir mimpi itu. Diriwayatkan bahawa beliau telah berkata, janganlah kamu memuliakan tetamumu, janganlah kamu memuliakan saudaramu dengan apa yang dia tidak suka, apa yang dia benci. Maksudnya kalau dah habis semua, dah majlis tu kan, dah makan semua, janganlah tahan dia nak balik.
Tapi tak salah juga kalau nak katakan lah awal sangat nak balik kan, stay lah dulu kan, tak apa kalau nak itu kan. Tapi kalau ni nak ambil anak habis tuition kan pukul 10.30, tuition sekarang habis pukul apa? 10.30. Anak habis tuition 10.30 nak ambil kan. Nanti duduk sini dulu, belum isap ukuk lagi. Isap ukuk dulu. Sudah. Jangan ditahan. Kalau tamu tu minta izin dah makan, tamu minta izin balik, jangan tahan. Isap ukuk yang pertama haram. Haram. Baik. Ada cerita orang zaman-zaman dulu. Seorang ahli hikmah, seorang filsuf dijemput makan ke rumah seorang lelaki. Jadi si filsuf ni, orang cerdik ni, si hakim ni bagi 3 syarat. Tadi 3 syarat, ini 3 syarat juga. Yang pertama, kata dia pada tuan rumah, jangan hidang pada saya makanan beracun. Yang kedua, jangan dudukkan bersama saya orang yang tuan suka tapi saya tak suka. Yang ketiga, jangan penjarakan saya. Kata tuan rumah, tafaddal, silakan tuan. Saya penuhi 3 syarat tu. Sampai orang cerdik ni sampai ke rumah tuan rumah, yang duduk dengan dia adalah budak, makan dengan dia. Kemudian bila dah habis pinggan dia dituang lagi, habis pinggan dituang lagi. Yang ketiga bila nak balik, saya minta izin nak balik dulu. Kata tuan rumah, awal lagi kata dia kan. Maka kata si hakim, kata orang cerdik, ketiga-tiga syaratku tadi tidak engkau penuhi. Sebab yang pertama, yang didudukkan dengan dia budak-budak. Dah namanya budak kan. Memanglah dia nak main aja. Tapi makan dia nak main juga kan. Tamu ni nak makan, makanan dia kondusif. Tamu nak makan, air tumpah. Tamu ni nak makan, macam-macam. Itu satu. Dah budak tu mungkin anak tuan rumah kot. Tuan rumah kan sayang kan. Dah bapak kan memanglah sayang anak. Tak ditegurnya anak tu. Yang kedua, dah dia orang cerdik kan. Dia tahu makan tu, kelapa, berhenti sebelum kenyang. Tapi lepas dia makan, kalau tambah sekali tak apa bang, ni 10 kali tambah, apa cerita tu kan. Itu dah jadi racun lah. Yang ketiga, nak balik tak bagi. Awak telah memenjarakan saya, kata orang cerdik. Baik. Maka kata si hakim, naqat tasyara'ita kullaha. Maka orang bijak itu berkata, engkau telah merusak syarat-syarat itu seluruhnya. Baiklah. Ini kalau kita mengundang ke jamuan makan, katalah undang 20 orang, datang 10, lagi 10 lambat. Yasin dah habis baca dah kan. Doa Yasin dah habis baca, tahlil dah, doa tahlil dah habis dah kan. Nak menunggu lagi 10 ni kan. Dia telefon pula tu kan. Tuan makan. Tu tunggu kan. Kita on the way kan. Dia punya on the way tu lah, on the way dia Shah Alam. Kan. Lalu pula highway tu, federal highway tu, memanglah jam. Jadi macam mana ni, nak makan dulu ke macam mana? Jadi kalau ikut adab orang dulu, tetamu yang hadir ni lebih berhak kepadanya untuk hidang makan. Kita nak tunggu kawan tu, tak apalah kan. Kalau dia kata dia telefon sangat datang, okey. Yang bahagian tu simpan, nanti dia datang kita hidang. Janganlah kerana nak menunggu mereka. Tamu-tamu ni dia Yasin sudah, tahlil sudah, baca doa pun sudah kan. Kelaparan kawan-kawan tu tak aci lah, tak aci. Tapi kodnya lagi sikit lagi kan, 2 minit lagi sampai. Tunggulah, tak ada salahnya tunggu 2 minit 10 minit kan, tak apalah. Ataupun yang terlambat tu adalah bapak mertua. Sabar sikit kan. Yang menunggu siapa? Anak beranak je pun. Sabar tunggu bapak mertua kan. Jangan cik pasal. Bapak mertua datang ni. Okey Wayam bagi. Baik. Yuqalu thalasun yurithna as-salla. Jadi kata orang tua zaman dulu, ada 3 benda ni kalau berlaku boleh menyebabkan kamu kena penyakit TB. Penyakit TB ni orang penyakit sesak nafas. 3 benda ni kalau selalu sangat jadi kat kamu, jawabnya kamu kena penyakit TB. Rasulun batiun, orang suruhan yang lambat. Suruh pergi beli barang kat kedai lah, berapa jam? Sejam tak sampai, 2 jam, 3 jam tak sampai. Suruh beli nasi lemak kan. Nasi lemak pagi, sarapan nasi lemak. Pergi beli nasi lemak. Sarapan tu patut 7.30. Pukul 9.30 tak sampai lagi kan. Lalas sampai pukul 11.30. Dah nak makan tengah hari pun sampai dia punya nasi lemak tu. Jadi kalau macam ni punya orang suruhan, jawabnya awak memang kena penyakit TB. Wasirajun la yudhi'u, lampu yang tidak menyala, lampu yang tidak menerangi, malap bubuk macam tu kan. Ini jawabnya kalau selalu sangat rumah awak macam tu, awak kena penyakit TB. Wa ta'amun yantaziru alaihi man yaji, makanan dah hidang dah tapi tunggu orang datang makan. Ini kalau selalu jadi macam ni, jawabnya awak kena penyakit TB. Tapi ini bukan hadis ya. Ini pepatah orang tua zaman dulu. Wa yanbaghi li sahibid diyafati an la yuqaddima at-ta'ama hatta yuqaddima al-ma'a liyaghsilu aydiyahum fa inna dhalika minal muru'ati. Dan sayugilah pada tuan rumah
untuk tidak menghidangkan makanan, untuk tidak mempersilakan makan kepada tamu-tamunya, melainkan terlebih dahulu menyuguhkan air basuh tangan kepada mereka. Kerana yang demikian itu termasuk di dalam maruah. Di zaman dahulu, adab tu memang sangat dijagalah oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Sebelum nak mempersilakan tamu makan, sebelum nak hidang makan pada tamu tu, dibasuhkan dulu tangan tamu tu satu persatu. Jadi dulu waktu saya sekolah di madrasah, masih ingat lagi, mata pelajaran akhlak, kitab itu kitab yang dia saiz kecil, kurang lebih separuh kitab ni, itu kitab yang Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan. Di kitab tu memang Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan tu, kalau tahun-tahun daripada zaman sebelum merdeka dan selepas merdeka, memang silibus pengajian agamanya memang banyak dipakai di tanah air kita, di negeri-negeri Semenanjung. Jadi yang saya ingat mata pelajaran akhlak, dari Thalis, tingkatan 3 waktu tu, antaranya adab pertamuan itu, adab tuan rumah itu, antara adab tuan rumah ialah tuan rumah duduk di hidangan dan anak lelakinya berada dekat dengannya. Kira di belakang itu berada dekat dengannya. Kenapa? Apa tugas anak lelaki ni? Kerana dia menunggu isyarat dari bapaknya. Bawa masuk hidangan makanan, mungkin bapak dia minta air basuh tangan, nanti mungkin bapak dia minta kain tuala tu buat lap tangan tamu. Jadi antara adab pertamuan yang masih sekarang diamalkan oleh para masyaikh, saya masih dapat lihat ini di madrasah-madrasah, kalau dalam majlis-majlis pengajian dengan negara Arab macam di Mesir, macam di Jordan, masih lagi berlaku. Anak tuan rumah tu, dia akan bawa besin, bawa teko. Teko tu untuk dalam teko tu air paip. Itu untuk basuh tangan tetamu. Jadi dekat bahu dia tu ada tuala, kain tuala. Kemudian dekat besin tu, dia besin khas, dekat atas besin tu ada satu ruang untuk isi sabun. Sabun macam sabun Dettol, sabun Lux kan, ada dekat tepi besin tu. Jadi tetamu akan ambil itu nanti lepas makan. Kalau sebelum makan dia tak ada sabun tu. Jadi nanti kalau dah makan, tetamu tu nanti dia akan ambil, dia akan dituangkan air ke tangannya, dia akan basuh, kemudian dia akan ambil sabun tu, dicuci tangannya dengan sabun, kemudian sekali lagi anak tuan rumah ni akan tuangkan air ke tangannya. Dah habis tu, dia akan bagi tuala kat bahu tu kepada tamu. Jadi ini termasuk dalam memuliakan tetamu, ikramud dhaif. Fa inna dzalika minal muru'ati. Kerana yang demikian itu termasuk sikap kesatria, kata terjemahan Indonesianya. Sikap kesatria, sikap orang lelaki yang punya maruah. Wa idza arada an yuqaddima al-ma'a li ghaslil aidi qabla at-ta'ami kana al-qiyasu an yabda'a biman huwa fi akhiril majlisi wa yu'akhkhira sahiba sadri li'anna fi tarki dzalika habsan anil masi wat tanawuli. Jadi ini untuk perenggan yang berikutnya ialah tentang tata cara. Ni zaman dulu orang mengaji. Cuma cerita-cerita ni hampir-hampirlah kalau zaman sekarang tu dia menjadi dongeng-dongeng. Sebab tak ada dah orang nak buat. Minta maaf cakap. Kok ada lagi di rumah orang tua lah, di kampung-kampung kat Curug-Curug tu. Dekat Baling kot. Kan. Tu dekat Stong ke kat mana-mana tempat yang ujung-ujung tu kot orang tua masih buat lagi. Kok rumah sekarang rumah orang moden lagilah apartmen yang tinggi melangit tu. Tak tahulah kalau masih ada lagi ada adab ni. Jadi ditanya, kau sekarang nak basuhkan tangan, tamu ramai, siapa kita nak start dulu? Jadi nanti dia dibincangkan di sini, dia ada 2 pendapat. Dua-dua pakai pun tak apa. Okay. Pendapat yang pertama mengatakan basuh tangan orang yang paling muda, yang paling ujung sekali. Jadi orang yang duduk di saudara majlis, orang yang paling tua atau orang yang paling terhormat dalam majlis tu, last sekali baru kita basuhkan tangan dia. Sebab apa? Bila kita basuhkan pada anak-anak dulu, pada orang yang paling muda dulu, orang yang paling ujung sekali, kemudian satu tu, jadi orang akan tunggu orang paling tua basuh tangan. Bila orang tua basuh tangan, baru dia start makan. Sebab nanti siapa yang akan start makan? Yang akan start makan tu orang tua. Jadi kalau orang tua dulu kita basuh tangan dia, orang yang paling dihormati kita basuh dulu tangannya, dia makan. Dia mula makan, yang orang lain tengah sibuk nak basuh tangan lagi. Okay. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua berkata, tak apa. Boleh mulakan dengan orang yang paling tua, biar dia basuh tangan. Atau orang yang paling terhormat dalam majlis tu, dia basuh tangan dulu. Dan biasanya orang yang terhormat, orang tua, dia tahu adab, dia tak akan makan, melainkan dia tengok semua tamu-tamu basuh tangan, baru dia akan start makan. Dah namanya orang tua kan, dia dah makan garam dulu daripada kita dah. Kita tak lahir lagi, dia dah makan garam dulu orang tua tu. Jadi tahulah. Baik. Jadi perenggan terakhir pada halaman 168, Syekh menyebut, maka jika tuan rumah melakukan hal semacam itu,
maka tidak mengapa, dibolehkan saja. Jadi dua pendapat tadi, dua-dua pun tak apalah, kata dia kan. Salah satu yang nak ambil pendapat yang pertama, nak ambil pendapat dua pun tak apa. Kemudian perenggan yang selanjutnya 169, ketika membasuh tangan untuk mula makan. Tadi kan kita ada cerita tuala yang dekat bahu tu kan. Jadi nak basuh tangan untuk mula makan tu, sayugia tak tetamu tu, kita bagi dia tuala untuk dia lap tangan dia. Jadi kata pengarang di sini tidak sayugia. Sebab membasuh tangan tu adalah kerana nak makan. Jadi basuh tangan tadi kerana mungkin dia pegang apa-apa kan. Pegang apa, pegang buku, pegang lantai, pegang meja, mungkin berabuk. Jadi basuh tangan tu nak bagi hilangkan abuk tu. Kan kalau kita lap pula, jadi itu mungkin pada kain lap tu ada apa-apa misalnya kan. Tapi pokoknya kata pengarang tak sayugia. Nanti bila nak lap tangan tu ialah membasuh tangan selepas makan. Nanti lepas makan tu dah cuci tangan baru dilapkan. Itu betul. Baik. Ini cerita zaman dulu, mungkin sekarang tak ada. Cuci tangan. Jadi dah cucikan tangan untuk tetamu. Adakah setiap tetamu itu dah cucikan tangan dia, bekas air bekas tangan dia tu kita nak buang ke nak biar? Jadi ini pun ada pendapat-pendapatnya. Setengah ulama zaman dahulu menghukumkan makruh. Jadi setiap tetamu tu dah cuci tangan dia, kita nak kena buang, baru cuci tangan tamu lain, buang lagi, cuci tangan tamu lain, buang lagi. Setengah ulama zaman dahulu menghukumkan ini sebagai makruh. Bersandarkan kepada hadis junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala imla'ut tususa wala tushabbihu bil majus. Janganlah kamu penuhkanlah saja besin bekas basuh tangan itu, jangan meniru-niru perbuatan orang Majusi. Kerana orang Majusi zaman-zaman dulu, mereka kalau basuh tangan begitu. Dibasuhkan tangan raja dia, dituang dulu basuhan tangan itu. Kemudian basuhkan tangan menteri, tuang lagi. Basuhkan tangan. Jadi itu kalau cerita zaman-zaman dulu tu pekerjaan orang-orang Majusi yang sombong. Jadi tak sayugia kita orang Islam buat macam tu. Diriwayatkan dalam khabar lain, ijma'u wudu'akum yajma'illahu syamlakum. Sabda baginda Nabi SAW, himpunkanlah wudukmu, himpunkanlah bekas air wudukmu, nescaya Allah akan menyatukan jemaahmu. Dulu waktu saya mengaji di Jordan, ini cerita zaman dululah. Tapi setengah-setengah negara, macam negara yang susah nak dapat air, contohnya negara Timur Tengah kan Jordan, dia di masjid-masjid, terutama masjid-masjid tentera, dia ada buat satu sistem kat tempat kat kolah wuduk tu, bekas air wuduk tu disalurkan ke taman dia. Guna buat apa? Guna untuk menyiram tanam-tanaman dia, pokok bunga atau rumput yang ada tu kan, atau pokok-pokok buah yang ada di halaman masjid tu, disirami, diairi dengan bekas air wuduk para jemaah. Baiklah. Jadi sampai habis perenggan di halaman 169 masih membincangkan perkara yang sama. Apakah kita nak tuang atau tidak air bekas basuh tangan itu? Jadi Syekh cuma menyebutkan di sini, melainkanlah katanya, kalau kerana darurat, takut kalau air dalam besen tu kalau kita tuang lagi dia terpecik kena baju orang kan. Maklum je lah tadi dah makan sambal, dah makan apa segala macam. Jadi minyak-minyak tu kat air tu nanti kena pada baju orang pula. Kalau yang tu elok tuanglah kata Syekh. Sebab zaman-zaman dulu, pada zaman awal, zaman para sahabat, zaman baginda Nabi SAW, makanan zaman mereka itu taklah banyak variasinya macam makanan orang zaman sekarang. Ala kulli hal. Baik. Kita masuk ke halaman yang 170, dua perenggan yang terakhir sebelum menghabisi bab yang ke-55 ini, wa yukrahu li rajulin an yanzura ila luqmati ghairihi. Bapak-bapak saya yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia sidang jamaah sekalian, sebelum dua perenggan terakhir daripada bab ini dan kita akan menutup dan menangguhkan pengajian kita, zaman dan masa terus berlalu. Tahu-tahu lagi 11 hari kita akan menjengah ke tahun 1438 Hijrah. Umur kita ni makin nak habis. Kita tak perasan. Dan mati itu dalam kitab, ada cerita riwayat dalam kitab lah menyebutkan, mati itu dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala.
malaikat maut. Malaikat maut tu mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurang lebih ceritanya, ya Allah, kau jadikan aku ni pencabut nyawa ya Allah kan. Nanti manusia semua tak suka dengan aku. Allah kata pada malaikat maut, tak apa. Aku akan jadikan mereka itu lupa kematian. Memang kita ni lupa mati. Dan itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab secara normalnya kalau manusia tu mati je dia ingat, kita kena ingat mati. Tapi ingat mati tu dengan zikrullah, ingat mati tu dengan kesedaran untuk beramal. Dah kita ingat mati, apa bekal nak buat mati? Semayang. Apa bekal nak buat mati? Buat amal ibadat kan. Tapi kalau ingat mati tak ada zikir, ingat mati tu tak ingat Allah kan, hidup dia miserable. Tak ada yang best hidup dia. Allah kata pada malaikat maut, tak apa, aku akan jadikan manusia tu lupa kematian. Dan itu satu nikmat untuk kita. Tapi kena ingat mati. Ingat mati, buat dorongan kita beramal. Nak menghadap Allah Ta'ala ni apa bekal? Beramal lah. Baik ya. Dia cerita tadi tentang membasuhkan tangan tetamu. Basuhkan tangan tetamu sebelum dia makan. Basuhkan tangan tetamu lepas dia makan. Basuhkan tangan tetamu tu kalau lepas dia makan bagi sabun sekali. Kemudian ada kain lap. Nanti dah habis basuh tangan tu lap, bagi dia kain lap tu supaya dia boleh lap tangan dia. Ini adab-adab orang tu zaman-zaman dahulu. Ini kitab ditulis pada tahun 300-an Hijrah, yang pengarang ni melihat datuknya, neneknya, melihat guru-gurunya yang mereka tu adalah para tabi'ut tabi'in. Yang mengambil daripada para tabi'in, yang mengambil daripada para sahabat. Zaman awal Islam dulu macam tu. Membasuhkan tangan tetamu tu pahala. Menguruskan tetamu, mengkhidmati tetamu tu pahala. Menguruskan tetamu, mengkhidmati tetamu, memuliakan tetamu itu tanda iman kepada Allah dan hari akhirat. Zaman sekarang tinggal saki-bakilah ada adab ni. Orang kalau kenduri, kita lebih nak mudah, nak cepat kan, catering. Dia masing-masing basuh tangan, masing-masing makan ambil sendiri, basuh tangan sendiri, semua segala serba sendiri. Mudah dan cepat dan ringkas. Iyalah, dah itu tuntutan zaman. Tapi tak salah juga kalau adab-adab ini sekali-sekala kita lakukan di rumah kita kan. Kalau mengundang siapa, orang tua yang terhormat datang makan ke rumah kan, mengundang Pak Imam datang ke rumah, mengundang ustaz datang, mengundang bapa mertua datang ke rumah. Jangan sana Pak, untuk basuh tangan sendiri kat sini. Allah, apa punya menantu ni. Basuhkan tangan pak mertua tu, basuhkan tangan mak, basuhkan tangan bapak, basuhkan tangan. Ajar anak-anak kita tu makan dengan kita, ajar dia bawa bekas basuh tangan tu, pergi ajar dia basuhkan tangan mak dia. Kena ajar. Kalau tidak, maka adab-adab yang baik ini ibadat. Adab-adab yang baik ini tanda tata krama orang Islam yang baik ini, dia akan menjadi dinosaur. Dan banyak dah jadi dinosaur dah, pupus macam tu aja. Nanti anak-anak kita dia baca, sekarang kita baca agak pelik sikit, besok lusa anak cucu kita baca ni, dia kata ni semua cerita karut. Basuh-basuhkan tangan orang, apa hal, apa cerita ni? Basuh-basuhkan tangan tamu ni cerita apa ni, nanti dia kata. Al-Kisah kita tutupkan saja. Dimakruhkan bagi orang memandang-mandang kepada suapan mulut orang lain. Tengah kenduri tu kan, dia makan, tapi dia sibuk duk tengok orang lain menyuap makan. Ini makruh, hukumnya makruh. Itu adalah su'adab, itu adalah akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Dan tidak seyogia bagi tetamu banyak berpaling-paling kepada tempat makanan dikeluarkan. Pandang ke pintu dapur lalu kan, sikit pandang ke pintu dapur, sikit pandang ke pintu dapur kan. Fa inna dzalika makruhun innan nasi wallahu alam. Kerana yang demikian itu adalah makruh, adalah satu hal yang tidak disukai oleh masyarakat ramai. Wallahu taala a'lamu wa a'la wa sallallahu wa sallam barak ala sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamul mursalin. Allahumma ya rabbana bi jahi nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatik wa amidna ala sunnati wal jamaati wa ahina wa amidna ala sunnati wal jamaati wasyauqi ila liqa'ik wa liqa'i nabiyyika sayyidina maulana Muhammadin habibika sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang salah nyata-nyata daripada saya mohon ampun kepada bapak-bapak saya, pada mak-mak saya, pada sidang jemaah semua. Yang baik mudah-mudahan jadi bekal, jadi penyuluh hidup kita nanti nak menghadap Allah Subhanahu wa taala.
adalah bekal mudah-mudahan insya-Allah taala. Amin.